merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, yaitu tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Istilah candi dikatakan berasal dari kata candika yang berarti Dewi Kematian, yaitu Dewi Durga. Istilah candi hampir sama dengan istilah cedi dalam bahasa Thailand yang bermaksud stupa. Istilah candi juga merujuk kepada semua bangunan bersejarah Hindu-Buddha di seluruh dunia, tidak hanya di Nusantara, tetapi juga Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Sri Lanka, India, dan Nepal. Sebagai contoh, Candi Angkor Wat di Kamboja dan Candi Khajuraho di India. Monumen-monumen tersebut digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun tempat memuliakan Buddha. Seterusnya, candi juga boleh menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Hindu-Buddha di sesuatu tempat itu. Hal ini dapat diperlihat melalui karya ukiran atau arca yang terdapat pada dinding candi. Candi juga merujuk kepada monumen agama Hindu-Buddha yang telah wujud sebelum kedatangan agama Islam di Nusantara. Candi merupakan istilah yang populer di Indonesia, tetapi di Malaysia, tempat sembahyang bagi penganut Hindu disebut kuil, manakala tempat sembahyang bagi penganut Buddha dipanggil tokong. Candi tertua yang terdapat di Malaysia ialah Candi Lembah Bujang yang terletak di negeri Kedah, yaitu utara Malaysia Barat. Beberapa artefak telah ditemui semasa ekskavasi dijalankan, dan kini artefak tersebut disimpan di dalam Museum Arkeologi Lembah Bujang. Tahukah Anda, Candi Penggalan Bujang dipercayai dibina sekitar abad ke-10 hingga abad ke-14. Menurut kajian, dikatakan bahwa Penggalan Bujang adalah salah satu kawasan pelabuhan entrepot yang terkenal. Penggalan Bujang mulai dikenal pasti oleh ahli arkeologi Wales pada tahun 1936 hingga 1937. Namun begitu, pencarian hanya dimulakan pada tahun 1974 oleh Jabatan Museum Antiquity Malaysia dan seterusnya oleh Museum Arkeologi Lembah Bujang dengan kerjasama Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Ekskavasi ini telah berjaya menemukan sebanyak 6 candi di Penggalan Bujang di kawasan seluas 3,5 hektar. Kebanyakan barang-barang yang ditemui di Penggalan Bujang ini dibuat daripada tanah liat. Dan bahan binaan untuk candi pula terdiri daripada batu bata, batu sungai, mineral laterit, dan batu granit. Candi-candi ini menjadi bukti bahwa Lembah Bujang pernah menjadi pusat penyebaran agama Hindu-Buddha suatu ketika dahulu. Walau bagaimanapun, sebahagian daripadanya telah musnah dan struktur asalnya tidak dapat dibentuk semula hasil daripada bencana alam seperti banjir, hakisan, Perang Dunia Kedua, ataupun dimusnahkan oleh penduduk tempatan. Terdapat beberapa tinggalan tapak yang telah ditemui oleh ahli-ahli arkeologi. Tapak sebenar bagi Candi Penggalan Bujang ini telah musnah dan hanyalah tinggal tapaknya sahaja. Namun begitu, terdapat juga beberapa serpihan artefak sebagai bukti kewujudannya. Justru, tapak 21 dan tapak 22 dibuat kembali di Museum Arkeologi Lembah Bujang sebagai replika bagi tujuan untuk menggambarkan keadaan sebenar, dan seterusnya tapak ini dijadikan sebagai kegiatan arkeopelancongan. Contoh penemuan serpihan-serpihan artefak yang ditemui di tapak arkeologi
adalah bata dan simbar, yakni simbar terakota, patung Buddha, dan patung Buddha terakota. Patung Buddha dan simbar yang ditemui menunjukkan bahwa wujudnya pengaruh Buddha dalam kalangan masyarakat di Pengkalan Bujang pada ketika itu. Penemuan gelang terakota yang berbentuk bulat di tapak 22 dipercayai merupakan salah satu barang perhiasan yang digunakan pada ketika itu. Selain itu, terdapat pelbagai bentuk batu bata dan serpihan-serpihan turut ditemui. Jika dilihat dengan teliti, terdapat kesan lakaran pada permukaan bata seakan-akan seperti tapak kaki manusia. Permukaan tersebut dijumpai sewaktu ekskavasi dilakukan oleh ahli arkeologi di tapak 21. Secara rumusannya, Candi Penggalan Bujang yaitu tapak 21 dan tapak 22 sememangnya mempunyai pengaruh daripada agama Buddha. Hal ini dapat dilihat melalui bentuk dan hasil penemuannya. Tapak 21 dan tapak 22 merupakan tapak yang berpasangan, di mana di tapak 22 terdapat sisa-sisa runtuhan candi, manakala tapak 21 pula dijadikan replika di Museum Arkeologi Lembah Bujang sehingga pada hari ini. Oleh itu, Candi Penggalan Bujang dipelihara dan dikekalkan supaya kajian boleh dilakukan dengan lebih lanjut oleh ahli arkeologi yang lain. Di samping itu, ianya mampu membantu negara dalam kegiatan arkeopelancongan, karena tapak ini telah menjadi tarikan pelancongan hasil daripada nilai estetikanya yang tinggi.